Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilma, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma, nawwirna ya Allah bi nuri 'ilmika wa ab'inna nisyan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada barisan urus setia, kepada para penonton, penuntut-penuntut pondok masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat kita berjumpa, kalau dalam TV panggil bersiaran kan. Ni pun siaran juga sebab tak ada penonton di hadapan ni, tak ada audien. Jadi terlebih dahulu saya mengambil kesempatan daripada hari ini, pada hari ini untuk ucapkan salam Ramadan, hari yang kelima. Alhamdulillah, Allah bagi kita kesempatan peluang lagi setelah mana kita berdoa bersungguh-sungguh pada bulan Rejab dan Syaban, keberkatan di sana dan dipertemukan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa sehingga akhir Ramadan, kerana kita mestilah mengharapkan sehingga akhir, kerana kita nak usahakan dapat malam Al-Qadr. Baik, tuan-tuan, perempuan, nonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung lagi yang berikutnya berkaitan perbincangan di bawah kelolaan saya ataupun di bawah amanah yang diberikan berkaitan dengan ilmu perubatan Islam ataupun pengubatan Islam. Untuk kali ini kita dah masuk minggu yang keempat ataupun siri yang keempat. Setelah mana kita melihat pada peringkat awalnya satu persatu, rentetan demi rentetan kesinambungannya, sampailah pada hari ini, iaitu tajuknya kita lihat satu aspek yang penting juga dalam sesi rawatan. Biasanya kita sebut rawatan moden ni, kita pergi jumpa doktor, kita akan dibekalkan dengan ubat. Biasaannya begitu. Dan dalam perubatan Islam juga tidak terkecuali kita menggunakan bahan-bahan yang mana telah kita jadikan sebagai kaedah ikhtiar kita. Selain daripada kita menggunakan ayat Quran dan doa untuk merawat pesakit, maka bahan juga diambil kira, kerana kita tahu bahawa sumber-sumber asas kepada ubat-ubatan itu datang asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tengok nanti macam mana apa kata Al-Quran, apa kata hadis tentang cara pengambilan ataupun keperluannya kita sebagai manusia untuk mencari ubat. Baik, tuan-tuan, perempuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, kita tengok apa kata yang boleh kita lihat, iaitu pertama, kita melihat bahawa Islam itu bukan hanya menggunakan ruqyah. Rawatan Islam bukan sahaja menggunakan ruqyah, doa dan ruqyah syariah, ayat Quran, doa dan ruqyah syariah semata-mata, ruqyah syariah semata-mata. Ya, dia ada penggunaan juga, tidak dinafikan bahawa dalam menggunakan ubat sebagai satu ikhtiar, yang mana ubat itu untuk digunakan bagi kegunaan dalaman, maksudnya makan, dan juga untuk luaran. Jadi kita pun tahu, memang kita tidak nafikan ada kajian tentang tumbuh-tumbuhan yang ada kelebihan-kelebihan bila mana dilihat, umpamanya contoh lemon sendiri, kita kata bawang putih kan, dan ada banyaklah yang dinyatakan bahawa berdasarkan kajian saintis ada benda itu memberi kesan ataupun kita kata kegunaannya sesuai untuk manusia lah. Sebab tumbuh-tumbuhan ataupun kita kata bahkan yang kita kata sebagai mungkin daripada
jenis binatang pun boleh jadilah, tapi binatang yang halal lah kan, boleh dijadikan sebagai penawar juga mungkin asasnya daripada binatang tetapi dikeluarkan sesuatu seperti mana madu, boleh jadikan sebagai penawar. Okey, kita tengoklah yang lanjutnya selepas ni. Okey, apa yang disebut dengan bahan-bahan ni, kita kena faham bahawa bahan yang digunakan itu mesti dipastikan kesahihannya, sudut sumber yang diperolehi ataupun di mana ambilannya, kita nak nyatakan bahawa dia mesti ambil daripada yang halal. Tak perlulah nak dapatkan cop halal, maknanya kita tahulah benda tu dari mana, maknanya apa kandungannya kan. Kalau kita kata benda yang halal menjadi haram, ada kan, umpama arak kan, dia halal, buah-buahan seperti anggur, tapi bila dalam keadaan tertentu diperam apa semua, maka dia akan jadi haram lah dan begitu jugalah dalam konteks-konteks yang lain yang kita lihat. Benda yang ada dari sudut dibenarkan dalam syarak, maka diproses dalam satu keadaan, maka dia boleh jadi hukum tu berbeza dari hukum-hukum asalnya. Okey, baik. Kemudian disebutkan bahan-bahan itu digunakan untuk apa? Penyakit-penyakit tertentu lah. Macam kita pergi hospital jumpa doktor juga, demam dia bagi apa? Paracetamol kan. Walaupun ada juga kegunaan paracetamol itu untuk penyakit-penyakit yang lain. Begitu jugalah dalam rawatan petua Islam, khususnya ambil daripada tumbuh-tumbuhan, kita gunakan bahan-bahan tersebut untuk penyakit-penyakit tertentu lah. Kemudian yang kelima, kaedah tambahan selain daripada kita gunakan bahan tersebut, kita juga menggunakan ayat Quran, doa-doa ni yang ruqyah syariah ini dibaca kepada bahan-bahan tersebut. Bahkan kita juga menggunakan istilahnya dipanggil sebagai apa, macam kita gabung jalinkan antara bahan tersebut dengan doa-doa ni. Di situ juga sebenarnya dari sudut cara pengambilan juga ada kaedah-kaedahnya yang diajarlah, khususnya diajar oleh orang-orang yang berpengetahuan seperti mana disebut dalam Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada ahlinya sekiranya kamu tidak mengetahui. Dan juga mungkin ada kaitan dengan pengalaman-pengalaman kan, pengajaran-pengajaran ibrah yang telah dilalui oleh orang-orang terdahulu. Okey, kenapa dia tak jalan ni? Okey, right. Di mana hadis yang cerita tentang ubat-ubatan ni, Nabi sebut tadawu ibadallah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifaan illa al-haram. Nabi kata tadawu, berubatlah kamu, pergilah berubat, wahai ibadallah, ya ibadallah ataupun hamba-hamba Allah, kerana fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala lam yada', tidak menciptakan sesuatu atau penyakit itu kecuali Allah ciptakan padanya, bersamanya, iaitu syifaan, penawar, illal haram, kecualilah penyakit tua. Tua ni penyakit juga. Barangkali orang tak perasan dia bukan penyakit, maknanya penyakit. Sebab ada kaitan di antara penyakit tua ni macam-macam lah kan. Mungkin kita istilah nyanyuk, ada istilah macam-macam. Kalau kita rasa walaupun penyakit ni tak kira orang tua pun kena, muda-muda pun kena, tapi kebiasaan tua tu lebih mudah risiko kepada penyakit. Macam apa yang berlaku pada hari ni kan, COVID-19 kan. Risiko tinggi kepada golongan yang tua, yang berumur, tambah kalau ada penyakit-penyakit yang lain. Dengan sebab itu diberi keutamaan kepada mereka untuk mendapatkan vaksin ataupun mendapatkan rawatan. Jadi perintah mencari ubat ni sampai bila-bila? Sampai kiamat. Itu sebab dalam konteks hari ini manusia terus mengkaji dan mengkaji, saintis terus mencari ubat-ubat yang sesuai dengan penyakit. Walaupun pada asas umatan Islam itu, kita barangkali dunia moden hari ini, seperti mana kalau kita dengar perbincangan fik perubatan Ustaz Fawaz tadi tu, memang kita dapat jelas lah gabung jalin antara zaman hari ini dengan apa yang ada pada hari ini kan. Setiap yang dilalui setiap zaman itu berbeza-beza. Mungkin zaman Ibn Sina dulu berbeza, zaman sekarang berbeza. Bahkan zaman Nabi pun cukup kita ketahui berbeza. Janganlah persoalkan, ada kadang-kadang persoalkan ilmu perubatan moden ni daripada orang barat.
Tak perlu nak bersoalkan kerana Islam mengiktiraf. Kerana barangkali ilmu-ilmu yang asasnya kepada tokoh-tokoh ilmuwan perubatan Islam tu telah hilang, akhirnya Barat. Kita tahu cerita-cerita tu semua Barat mengambil, mencedok daripada itu kan, kemudian diolah lah. Istilahnya akhirnya kita kata seolah ilmu perubatan yang diasaskan oleh Islam itu sendiri hilang kan. Jadi kita kembalilah. Ini pun kita dah nampak seperti mana kata Ustaz Bawah tadi, di kalangan doktor-doktor yang perubatan yang ataupun doktor-doktor yang ilmuwan yang mahir tentang pengkajian, menganalisa tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perubatan moden pada hari ini, dikaitkan dengan hal-hal hal-hal perubatan kan. Yang kita kaitkan dengan hal-hal perubatan ini dengan agama. Okey. Baik, ada ubatnya. Ini hadis Nabi ya. Bila buat hadis Nabi, barangkali ada orang kata sekarang ni sakit, ada sakit yang tak jumpa, tak ada ubat. Bukan tak ada ubat, tak jumpa ubat. Cuma ada yang kita kata dari sudut ubatnya, mungkin kalau istilah kita panggil cegah dulu sebelum rawat kan. Orang kata duk bising macam AIDS kan. AIDS tak ada ubat kan. Mungkin boleh kaedahnya cegah dululah. Kita pun cegah dalam Islam ada marra'a munkaran falyughayyiru biyadihi kan. Memang ada. Barang siapa yang tahu akan kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kita tahu hadis tu, kita maklum semua. Saya tak nak bahas hadis tu kan. Jadi maknanya cegah dulu supaya tidak berlaku benda-benda yang maksiat ini Walaupun pada sudut rawatannya mungkin ada, tapi tidak diketemui lagi. Mungkin tahun-tahun, beberapa tahun akan datang, zaman kita dah tak ada ke, mungkin boleh jadi ada dah jumpa ubat yang khusus untuk merawat macam AIDS, okey. Macam hari ni kita kata COVID ya. COVID ni kita tahu rawatannya dia buat masa sekarang dengan cara mengambil vaksin. Walaupun hari ni ada dakwaan mungkin di atas kita kata untuk kuatkan antibodi dalam kan. Makanlah makanan yang kata mungkin zatnya tinggi kan. Macam-macam lah orang kata. Minta saudara-saudara kita, kawan-kawan kita kan. Kalau yang bukan Islam kata macam India, dia kata makan kakak pun orang India tak kena kan, tak ramai yang kena. Mungkin dia kata kena sebab makanan kari tu macam-macam lah kan. Ada yang kata makan minum air kelapa, ada yang kata makan madu untuk pulang lah kan. Jadi maknanya adalah kita kata dari sudut perubatan tu ada, tapi sudut apa kata orang tu panggil apa kan, kajiannya. Kalau segi pertama dia nak evidence based kan. Tapi apapun bagi sebagai seorang, kalau pesan saya kepada doktor-doktor muslim, sekalipun kita belajar di mana-mana negara barat ke apa ke, tak kisahlah, tapi bagi orang muslim kita kena faham bahawa kita tetaplah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada hadis-hadis Nabi yang menceritakan akan keadaan. Tapi alhamdulillah hari ini kalau saya duduk di Putrajaya, di Hospital Putrajaya tu boleh dikatakan bila seseorang mendapat rawatan, bila doktor dah buat diagnose apa semua, doktor ataupun staffnya dia kata cuba, walaupun dia tak war-warkan, tapi dia kata puan cubalah jumpa dengan ustaz-ustaz sekian ni, ambil rawatan-rawatan yang berkaitan dengan ayat Al-Quran lah pula ya. Dan ada yang izin Allah Subhanahu Wa Taala, ni kerja doa, yang doa ni bukan kerja manusia. Kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kita just berdoa aja. Dan alhamdulillah ada. Memang ada yang kita alami pengalamannya, iaitu setelah mendapat rawatan kadang sampai berminggu-minggu bahkan berbulan di hospital. Penyakit yang dah setelah didiagnose tak jumpa apa masalahnya. Lepas tu kita pun doalah dengan ayat Quran, alhamdulillah izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Tapi kalau patah, memang ada accident dah, patah betul dah kan, pasal pakai jelah betul simen tu kan. Cuma kalau orang kata saya nak doa juga ustaz, barangkali kita boleh doa kalau izin Allah kan. Kita tahulah memang ada ayat yang kita tahu manusia ini dijadi daripada darah, segumpal darah jadi daripada tulang dibalut dengan daging. Ada lah ayat tu, kita baca doa yang tu. Moga-moga dengan doa tersebut dipermudah, disegerakan kesembuhan penyakit itu. Tapi segi rawatan doktor tu teruskan jugalah. Maknanya doktor kata pakai simen kan. Buka simen, buka jahit ya. Kita doa supaya dipermudahkan urusan. Macam orang nak kata, ustaz saya nak operate jantung. Memang dah tahu dah sumbat 3 kan. Takkanlah perubatan Islam nak pergi apa? Kata pergi buat sendiri bedah, ambil maksud dah. Kita just doakan saja agar dipermudahkan proses operation tersebut. Dah memang dah nampak dah. Ada teropong yang tengok nampak dah sumbat kan. Maka dia buatlah rawatan moden yang ada pada hari ini Yang Islam juga mengiktiraf seperti mana saya kata di awal-awal dulu.
Baik ya. Okey, berubatlah kecuali penyakit-penyakit tua. Kemudian bahan halal hadis ni tak keluar. Okey, kalau boleh buka buka PDF punya. Saya dekat dekat hadis banyak tu tuan. Kalau tak keluar tak syok juga. Okey, kita buka PDF. Kita cuba buat slide dalam bentuk PDF. Ada PDF. Sebab komputer ni dia tak ada tulisan Arab biasalah kan. Okey, kita tengok. Tapi apa pun disebut dekat situ, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dan dia tidak menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Okey, sekejap kita ingat urus dia terus buka PDF dalam video kita ni. Okey. Saya dah save dalam PDF. Kita nak tahu ayat Quran tu kat mana. Saya pun banyak benda yang nak diingatkan secara khusus. Tak apa, kita tak pakai ni pun tak apa. Terus bantu gerakkan je lah kalau boleh. Yang diedarkan kepada tuan-tuan semua dalam bentuk PDF kan. Okay. Kalau ada yang nak terus bertanya dulu kaitan dengan bahan-bahan ni. Barangkali kalau dia pergi jumpa mana-mana rawatan alternatif, selain daripada doktor lah, individu dia kata minta sediakan yang ni, boleh ke tak boleh guna, kan, contohlah dalam perbuatan Islam yang dibawa oleh disusun oleh almarhum Tuan Guru Datuk Harudin kan. Kalau dalam buku teks kita tu, tuan-tuan dan puan, dia ada gambar-gambar lah yang mana bahan-bahan yang digunakan dalam satu-satu kes rawatan penyakit. Okey. Okey, tak apa, teruskan je, tak apa. Kalau macam tu tak ada masalah, saya boleh baca je ayat Quran tu kat mana. Okey. Okey, saya alright. Dalam PDF pun dia jadi tak keluar juga ayat Quran tu, saya rasa. Dia dah jadi PDF. Okey. Allah kata dalam surah Al-A'raf tu, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Tak apa, buka je slide tadi, tak apa. Tuan-tuan yang menonton boleh buka ayat Quran tu bila kita nampak dia punya nombor berapa ayat tu. Okey. Jadi Allah kata, dan dialah yang menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan daripada mereka segala bentuk yang buruk. Maknanya dari sudut apa yang baik Allah bagi halal, yang kalau yang tak baik Allah haramkan. Okey. Kemudian hadis yang menyatakan tentang suruh ambil ubat ni, ada menyatakan penyakit tu ada ubat. Innallaha anzala da' wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawaan fatadawau wala tadawaw biharamin. Ini kepentingannya kita, wajibnya kita untuk mengambil bahan-bahan ini daripada bahan-bahan yang halal. Dan hadis ini kata sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat dan menyediakan bagi setiap penyakit itu ubat. Allah bagi penyakit dan ada ubat. Okey, barangkali ubat tu kalau bentuk perubatan Islam mungkin ayat Quran, okey. Maka berubatlah dan janganlah kamu berubat dengan benda yang haram. Tajuk kita ni lebih kepada ilmiah sikit tuan-tuan, kan. Tak macam tajuk sebelum ni. Insya-Allah tajuk akan datang lebih lagi, kita kata dalam kita akan masuk penyakit-penyakit nanti pada minggu akan datang selepas raya insya-Allah. Hadis yang lain Nabi kata, ma askara kathiru faqalilu haram. Apa sahaja yang memabukkan, kan, sama ada banyak ataupun sedikit, adalah haram. Ini mukadimah yang kita boleh kata tentang kewajipan kita untuk mengambil yang halal daripada bahan-bahan untuk mendapatkan rawatan. Inna laysat bidawain walakinnaha daun. Nabi kata bahawa arak itu merupakan ubat, arak itu bukan ubat, kan, tetapi penyakit. Arak pula, walaupun asas kepada arak yang saya kata tadi daripada mungkin anggur, mungkin kurma, kan, tapi bila diperam dengan tempoh tertentu dia akan jadi arak, memabukkan, maka dia mudarat, maka dia bukan ubat. Okay. Hadis yang lain, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid da'il khabith.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang ubat yang kotor. Tak nak ubat, kita gunakan ubat-ubat yang kotor. Ya. Alright. Hadis yang lain pula Nabi kata innallaha lam yaj'al shifaakum fima harama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kamu pada barang yang benda yang diharamkan ke atas kamu. Maksud kesembuhan tu orang kata ustaz dia guna benda pelik-pelik ni ustaz elok pula Maksud kesembuhan ada dua keadaan. Kesembuhan fizikal, satu kesembuhan jiwa kan, kena faham. Fizikal memang nampak zahir, memang nampak sembuh, tapi dalaman kadang-kadang dia penyakit. Okey, tu maknanya di sini ada beberapa hadis tentang penggunaan bahan sebagai rujukan kita menyatakan dibenarkan untuk kita memastikan ubat atau bahan yang kita ambil untuk jadikan sebagai ubat tu ambil dari sumber yang halal. Okey. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rawatan Islam, sekalipun penyakit tu penyakit fizikal, apa yang penyakit kita tahulah rawatan Islam ni cukup dekat dengan penyakit rohani kan, spiritual, gangguan makhluk halus, sihir dan unsur apa-apa. Tapi penyakit fizikal juga kita ikhtiar juga doa kepada Allah macam saya kata tadi. Bila orang tu sakit jantung ke apa ke, kita permudah minta doa Allah permudahkan dia, permudahannya apa semua dan diberi segera kesembuhan. Okey, yang pertama dalam perubatan Islam kita menjadikan airlah sebagai bahan utama. Air. Kerana dalam perbincangan kita terdahulu pun kita baca ayat yang dalam asas tu ada yang perlu dihafal, dibaca ya waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun. Dan kami jadikan daripada air itu tiap-tiap benda yang hidup. Maka Allah tanya balik, afala tak yu'minun, maka kamu tidak juga beriman. Maknanya ini menunjukkan kehidupan manusia ini cukup dekat dengan air lah. Kan kita pun lihat dunia muka bumi, bentuk muka bumi pun berapa peratus kan, lebih daripada 50% adalah air laut kan. Jadi bina air ni memang kita pun memerlukan air dalam tubuh badan kita banyak. Kita puasa ni perut lapar boleh tahan, tapi kalau dapat air lagi seronok kan. Kalau kita buka puasa tu orang akan cari air, dapat air yang sejuk ke tak? Air apa? Teh apa kita kata? Air jus, seronok kan. Tapi kalau parah sikit buka puasa makan kurma, lepas tu dia pergi isap rokok, tu parah lah namanya. Kan? Maknanya orang cari air lah banding dengan nasi kan. Kita tahu keperluan air sangat tinggi dalam tubuh badan manusia kan. Jadi disebab itulah rawatan Islam memerlukan air untuk didoakan, untuk mungkin di luaran kita kata, bukan di luaran kita kata untuk disapu, dimandikan, untuk dalaman untuk kita minum. Okey. Kita tengok ada kaedah nanti kemudian kan. Di mana juga air Allah letak dalam surah Al-Anfal tu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Allah kata, dan ingatlah ketika dia menurunkan kepada kamu akan hujan, okey, untuk menyucikan kamu. Hujan ni untuk membersihkan ke bumi kita ni lah kan, daripada sekadar menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Okay? Dan juga dia menghapuskan tak langsung air hujan itu yang biasa kalau orang guna air hujan ni diambil daripada tempat yang terbuka, ambil barakah pada malam Jumaat lah. Yang mula-mula hujan tu tak ya tengah, yang dah tengah-tengah ataupun selepas beberapa minit hujan lebat turun tu kita tadah tempat yang terbuka, bukan tadah tempat yang ada zinc apa semua, untuk dijadikan sebagai ubat kerana dia boleh membantu untuk merawat gangguan syaitan dan juga menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya pendirian kamu bila kamu berada di medan perjuangan. Sebab yang orang kata ada air doa penerang hati, tapi jangan harap penerang hati tapi tak belajar, kena kan. Tapi memang adalah kita perlu yakin ini sebagai satu ikhtiar, walaupun kita tahu soal-soal masalah anak-anak ni mungkin dari sumber kita kata macam-macam faktor lah, kadang-kadang didikan, kadang-kadang faktor pemakanan yang diberikan, macam-macam ya, dari sumber pemakanan yang diberikan. Tapi kita tak salah untuk kita berikhtiar. Cuma jangan kita kata elakkanlah dari bergantung sikit-sikit masalah semua nak guna air kan. Kita kena tengok skop yang lebih luas lagi. Air ya sebagai membantu, dan dari sudut lain kita kena muhasabah diri kita sebagai ibu bapa contohnya kan. Tapi ada izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni tak berhenti untuk berikhtiar kan. Jumpa kalau perlu jumpa ahli pakar psikologi, pergi jumpa psikologi kan. Ambillah nasihat jika perlu. Dan yang lain-lain tu mungkin kalau kita kata dia macam yang saya pagi tadi semua sampai sini ada dua kes. Seorang anak darjah 6,
seorang tingkatan 1. Yang seorang yang darjah 6 perempuan dua-dua. Seorang yang darjah 6 tu mak dia perasan dia tingkah laku dia tu dia berubah. Sebab darjah 6 seolah macam perangai budak darjah 2. Jadi kita jumpa, saya kata bukan darjah 6 ni, kita jumpa budak tingkatan 4 tingkatan 5 masih main macam budak-budak ke, main anak patung ada ya. Lepas tu bila tanya-tanya dia kata rupanya dia ada kedengaran bisik-bisikan. Bisik-bisikan ya. Di sekolah dia dengar ya. Jadi benda tu mak dia anggap macam biasa je. Saya kata pada zahir nampak okey. Kan memang nampak okey dia ni, tapi mungkin kerana sebab-sebab tertentu tadi tu dia jadi begitu, ada gangguan ke apa ke kita pun tak pasti. Jadi kita pun doalah. Sebab kata kalau dia lahir tu memang dia tak sihat macam apa, macam ada autism ke apa ke kan, itu tak dinafikan lah. Kita kata memang ada penyakit fizikal. Itu pun sebenarnya kalau pada kita berislam kita boleh ikhtiar berdoa, kan, doa minta supaya rupanya bila dah cerita-cerita mak dia beritahu memang dia ada anak kembar yang ketiga dan keempat autism 5 tahun. Saya pun tak sangka pula kan. Jadi dia macam dah macam tergambar anak dia tu autism juga. Padahal anak tu okey, boleh baca apa semua. Ni perempuan lah, anak kembar dia tu lelaki 2 orang kan. 5 tahun tak boleh bercakap lagi. Jadi pun saya pun sure lah. Saya kata kalau nak buat ambil perubatan Islam, pergilah saya kata kan. Sebab anak autism ni dia ada kecenderungan yang khusus kan. Dia tak nampak lagi kan. Sebab dia dah tahu lah masa kandungan dulu pun doktor dah cakap mungkin ada kesan lah, tapi tak ada apa kesan ni, rupanya dia autism. Tu anak yang pertama tadi yang perempuan 12 tahun ya, dia berubah beberapa kali perangai tu jadi macam keanak-anakan sangat, tak seperti umurnya. Sedangkan dah darjah 6 kan, perempuan darjah 6 ni istilahnya kata-kata macam dah boleh dah masuk dah balik pun boleh jadi ada sebahagian ni. Yang seorang lagi tingkatan 1 datang nak dia kata dekat sekolah dia nampak kelibat. Nampak kelibat. Lepas tu ada benda macam ikut dia sehingga dia sakit belakang dia. Jadi bila kita anggap itu sebagai satu gangguan luaran biasalah, kita ikhtiarlah selagi mana dia tidak mengganggu masuk bala dalam badan macam histeria ke apa ke kan. Kita anggap begitu dulu. Saya kata kita ruqyah dulu. Kita pun tak tahu. Bila dah ruqyah, alhamdulillah tak ada apa-apa lah dari segi sudut gangguan dalaman, luaran saja. Jadi maksud gangguan tu kerana apa? Sebelum ni dia normal. Maksudnya dia boleh hidup dalam keadaan yang kita kata biasa macam kita kan, tak ada apa-apa, tiba-tiba pergi sekolah lah ni tak selesa. Ada nasi kerap sangat nampak kelibat, sebab kita boleh baca ayat innahu yarakum tu. Dalam asas tu ada kan, sesungguhnya yarakum, dia boleh melihat kamu min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan kamu tidak boleh melihat dia. Itu dia. Mana kita tutup pandangan dia tu daripada nampak benda-benda alam ghaib ini. Begitu ya. Kalau boleh tak nak nampak, tapi kalau siapa di luar sana nak nampak, itu dia memang sesuatu benda yang pelik lah kan. Saya pun kalau tak nak nampak lah, buat apa nak nampak benda-benda ni kan, menyusahkan hidup kita je kan. Right, jangan dibuka. Kita sebenarnya dah dibagi filter kat mata kita ni dah ada bagi dah satu benda penghalang untuk tak nampak benda ni. Tapi itulah ada orang yang senang-senang dakwa, aku nampak lah, siap bagi tahu pula dalam ada berapa kan, itu tak tahan tu. Lepas tu nak paling lebih lanjut lagi, kalau nak keluar nak buang, dia kata kalau ada 5, satu tu bayar 500. Tu semua duitnya pasal kan, cuma nak kelentong kita je kan. Okey, baik. Kemudian ayat yang lain Allah kata air ni urqut birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Maka kami pun kabulkanlah permohonan kami, perintahkan kepadanya hentakkanlah bumi dengan kakimu. Ini kisah kita tahulah dalam surah Sad ni. Bagaimana bagaimana Siti Hajar kan, anaknya Ismail ya, yang nak air, maka suruh hentak kaki, dapatlah keluarkan air daripada tu. Maknanya nak ceritanya kelebihan yang ada pada air tu sehingga dijadikan sebagai suatu air yang mukjizat lah, kita kata daripada mukjizat akhirnya keluar dah air Zam-Zam. Okay. Nabi pula kata al-humma faurun minan nar, fa'abriduha bil ma'. Nabi kata panas itu, demam itu kita kata merupakan bahan api neraka kan, maka sejukkanlah dengan air. Saya ingat kalau dulu saya kecil-kecil kalau demam kan, dululah kan doktor pesan, tak tahu doktor pesan ke ataupun ingat tak lupa, macam kata jangan mandilah kan. Mak kita pun rasa macam tak bagi nak mandi, tak doktor pun mak kita jangan tak bagi mandi. Tapi hari ni saya rasa di klinik dia jumpa doktor kata kalau boleh banyakkan dah mandi kan, banyakkan mandi. Cuma kalau mandi tu berhati-hati lah. Memang betul lah Islam tu sudut kalau teorinya pun ataupun kita kata kajiannya pun saya rasa mungkin logik lah kan. Struktur darah dalam badan ni dia lebih
bermula pada kaki kan, bawa ada word reflexology Jadi kalau demam itu melibatkan ada pening kepala ke apa ke, elakkanlah kita terus membasah kepala terlebih dahulu. Elakkanlah Saya sendiri pun dah pernah melalui, dan saya tanya beberapa orang juga, kalau demam itu ada sakit kepala, kalau kita kan mandi nak senang pakai shower kan. Air yang keluar dari shower tu mungkin ada air sejuk, air panas kalau kan. Tapi saya pernah berlaku bila kita demam panas sakit kepala, kita buka shower, kita nak mandi, kita basuh kepala dulu, lepas tu memang pening kepala semacam. Ada pengalaman-pengalaman lain saya cerita pun ada berlaku begitu. So sebaiknya kita mula membasuh pelan-pelan kaki terlebih dahulu. Basuh kaki dengan air sejuk kan. Bila dah rasa sejuk sikit di bahagian kaki itu, barulah kita jirus di bahagian badan pula, barulah yang terakhir kepala. Itu maknanya kaedah barangkali ada dalam 10 orang mungkin 7 yang berlaku sedemikian. Jadi kita lebih berjaga-jagalah, takut jadi panjang pula kisahnya. Maknanya boleh dia akan sembuh juga, tapi daripada dah berat daripada kepala tadi, dia berat dia balik kena simbahan air tu kan, dah jadi susah, dah rasa macam tak boleh nak apa dah kan. Okay, so memang disebut bila demam badan kita panas ni, eloklah kita basahkan dengan air. Okay, baik. Satu benda yang penting juga, yang menarik untuk kita perbahaskan bila sebut tentang air ni, ada satu kajian yang dibuat. Tapi walaupun ada orang yang petikaikan kajian ni, tapi Brunei panggil Brunei panggil. Okay, iaitu ada satu kajian yang dibuat. Kalau tuan-tuan boleh Google dekat boleh Google lah kat internet kan, tentang air yang dibuat satu, kata orang tu ujian bila disebut ujian itu oleh Dr. Masaru Emoto mendapati bahawa air-air yang khususnya air yang tidak dimasak lagi yang masih ada molekul lagi kan, molekul seperti mana air mineral ke kan, air yang bersih lah, tak dicemari. Kalau air sirap tu tak payahlah kan, teh ais tak payahlah, teh kopi tak payah, air mana kosong. Bila dia cakap benda yang baik, letak benda yang baik, dia berubah molekul dia. Itu sebabnya kenapa kita, walaupun tu mukjizat air, satu kelebihan air Zam-Zam kan, tetapi kita tak nafikan setiap 24 jam air Zam-Zam itu sentiasa dengar akan ayat Al-Quran. Kan? Tu bila orang kata bila air Zam-Zam tu minum dekat sana tak ada rasa apa pula kan. Bila balik Malaysia jadi payau lah contoh dia. Ayatnya maknanya mungkin faktor suhu lah kan, suhu lah. Maknanya barakah air Zam-Zam itu menjadi pilihan orang kan? Pilihan orang untuk minum, untuk orang kata biasa minum air Zam-Zam ni terang hati saya dulu kan cerita kalau nenek kita buat balik kampung kan, minum air Zam-Zam ni ada kiblat pula kan, letak memang betul letak tangan kat sini selawat pula kan, insya-Allah terang hati. Mungkin itulah kan, akhirnya adalah kesannya bukan kesan masa tu, mungkin 10-20 tahun kan. Maknanya orang percaya dengan air, kelebihan yang ada pada air Zam-Zam, dan memang itu pun kan kita tahu bahawa air Zam-Zam itu satu air anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nampak di telaga, tetapi pelik. Telaga kalau kita biasanya kalau guna jutaan manusia boleh kering. Manakah sumber air Zam-Zam itu? Ada yang kata kajian, ada orang alim kata, dia kata air Zam-Zam ni dia punya salurannya laut dia punya kalau kita di Malaysia ni kita sumber air kita mungkin daripada sungai kan, ditakungkan dalam loji, dalam empangan apa semua. Sungai itu pun daripada laut juga. Kalau kita tengok logiknya sungai itu dia boleh kering kan. Kita kalau sungai kat kampung saya dulu besar, luas. Sekarang suara dia kecil dah sungai kan. Dulu nak berenang kalau time hujan lebat tu seronok tu berenang kan. Sekarang kecil dah. Maknanya sungai itu mudah kering, tapi air laut setakat saya dengar pada hari ni tak pernah lagi laut kering kan. Surut tu adalah dia punya sifat dia lah kan. Memang dia punya boleh dia kita panggil surut, dan juga dia apa istilah panggil laut tu? Surut dan pasang dan surut. Pasang dan surut laut tak pernah kering. Jadi boleh jadilah ada ilmuwan orang alim kata sumber air Zam-Zam itu daripada laut. Rasa pun lah kalau laut tu masin lah kan. Tapi boleh jadi kerana kepayawan dia kerana daripada laut. Wallahu alam, itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak ceritanya ke mukjizat air Zam-Zam itu dia tidak kering kan. Jadi perkataan yang baik dikatakan oleh Masyarul termasuk macam kita. Masuklah orang, walaupun ada dulu dakwaan, minta maaf lah kan. Kita pun di sini orang Islam belaka yang tentang air holy water dan dia Dr. Masyarul pun dia kaji, dia kata holy water tu memang dia nampak dekat kantar dia akan berupa berbentuk syaitan apa semua. Walaupun pernah dulu ada orang dakwa mineral water tak ada apa-apa. Ada orang dakwa begitulah.
kalau dengar cerita dulu, kalau orang Islam tak minum air water, mulut lidah jadi kelu. Saya tak tahulah kesahihannya, tapi ada orang cerita lah. Wallahu a'lam, dia betul ataupun rumus tak pasti. Tapi berkemungkinan boleh jadi kerana bila air itu dah dibacakan mentera-mentera yang bukan-bukan, dia membentuk tidak baik, dia masuk dalam tubuh badan kita, barangkali dia boleh kuasai lah, barangkali lah, selain daripada penguasaan itu dilakukan oleh syaitan itu sendiri. Okey, baik. Jadi seterusnya kita lihat bagaimana air ini yang menjadi keutamaan sebagai seorang Islam, menjadi pilihan. Pertama sekali sudah tentulah walaupun dia berada di jauh di sana di Makkahul Mukarramah, tapi tetap menjadi, kata orang tu, sesuatu yang diidamkan oleh orang untuk memilikinya. Kalau boleh setiap hari ada, tapi tak dapat kan. Kita nak balik, orang pergi haji pergi umrah 5 liter je sekarang ni. Setengah negara langsung tak boleh. Setiap dia pula dia basahkan apa, punyalah cara dia cerita, dia basahkan dia punya ihram dia, kemudian dia keringkan, balik negara dia kata dia basahkan pula, dia perah pula dekat kain ihram dia tu. Macam mana sebab nak dapat air Zam-Zam. Masya-Allah, wallahu a'lam lah cerita katanya negara-negara sebelah-sebelah India macam tu, dia tak boleh bawa air dalam kapal terbang dia. Tak apa, tapi maknanya nak cerita air yang ada di muka bumi ni yang utama, air yang disebut sebagai air Zam-Zam. Adapun air-air mutlak yang lain yang biasa kita guna untuk ambil wudu itu pun dikira sebagai air yang bagus jugalah, air gunungnya kan. Kalau kita lihat air mineral kan, yang hari ni kita tahu air mineral yang tak dimasak, kita minum macam tu sahaja. Walaupun ada kaedah-kaedah hari ni orang buat melalui air pipe itu sendiri yang telah disuling di loji-loji, akhirnya masuk dalam rumah ditapis kan, mana air itu tak diganggu lah, maknanya tidak dimasak, tidak panas. Ada kaedah yang kedua, kalau rasa nak dijadikan sebagai ubat-ubatan, iaitu air hujan malam Jumaat. Ni tengok pula keadaannya, kalau betul ada hujan malam Jumaat kan. Tapi kalau tak malam Jumaat boleh tak buat? Boleh je, asalkan biasanya disebut air yang hujan yang awal-awal tu ada tak berapa baik lah, sebab ada kandungan di segi perudaraan kita, pencemaran kan. Tapi malam Jumaat ni cantik. Kemudian kalau kita nak guna untuk rawatan juga, kita air mineral ataupun air tapis reverse osmosis. Kita hari ni pun kita tengok kat tudung botol tu ada kan, warna biru ada, warna hijau ada, itu air mineral lah. Kalau yang botol putih tu air suling biasa, air tapis. Ataupun air tapis kita kat rumah, apa je nama tu? Promote lah pula tak apa lah, orang tahu benda tu, banyak kata-kata masih ada. Kowi ke koku ke. Kalau yang Islam apa? Saya pun guna yang Islam juga, Al-Ain kan. Contoh kan, promote Al-Ain pula kan, contoh. Ada keluar air kim tu, kita pun beli. Tapis je air tu, yang bukan yang panas, maka kita doakan air tersebut. Okey. Kalau dalam hadis Nabi jelaslah kata tentang air Zam-Zam ni ada kelebihan dia, sehingga kita boleh minum, kita niatkan sesuatu, izin Allah Subhanahu wa taala, dia boleh dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkatan yang ada pada air Zam-Zam tersebut. Okey, seterusnya macam mana kita nak gunakan air ini dalam rawatan? Okey. Pertama, ni tak kisahlah sebagai seorang perawat ke ataupun kita sendiri kan. Tu ada orang nasihat, kalau masak nasi kan gunakan air. Kalau ada masalah apa, kalau dengan suami ke kan, gaduh dengan suami, nak baik dengan suami, makan hari, masak nasi tu, doa lah kat situ contohnya lah kan. Doa yang sesuai lah, doa lembut hati ke apa ke kan. Ataupun masalah anak ke, kita sendiri boleh buat, boleh baca. Jadi kalau air yang khusus tadi tu, air yang ditapis, kalau kita kat Malaysia ni air mineral lah kita guna, ataupun air tapis biasa kan. Air perigi pun boleh lah. Yang air mutlak kita tahu tu air embun, kalau boleh dapat air embun lah kan. Nak mengumpulkan embun payah pula, embun pun susah dapat sekarang kan. Atau air terjun ke, air laut walaupun boleh dia air mutlak juga, tapi tak sesuai pula kan. Air laut tu mesin, nak buat ubat macam mana kan, nak minum macam mana. Okey. Jadi bila air yang ada biasa kita guna untuk rawatan, perubatan, kita guna air mineral lah, air mineral ataupun air tapis yang disediakan sendiri. Kalau ada Rushifa, kita memang ada dapat bekalan air daripada air mineral, daripada syarikat mineral yang kita jalinkan kerjasama dengan dia, supply air. Jadi air nak dibacakan doa kan, doa-doa tertentu dengan penyakit-penyakit tertentu. Kalau tak dapat tahu pun doa tu sesuai dengan penyakit tu, baca Al-Fatihah dengan selawat pun memadai. Bismillah tu pun dah cukup, dah hebat sebenarnya kan. Fatihah tu dah cukup dah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kami mohon pertolongan, engkau kami menyembah, dan engkau lah juga ya Allah, kami mohon akan pertolongan ya. Okay, dan dah baca, kita tiupkan air tu ataupun hembus dalam air tersebut. Ni kaedah lah ya, kaedah. Adapun tak buat macam mana zaman Covid ni, nak tak boleh hembus tak? Tak payah hembus lah.
kita menembus daripada jauh sebagai syarat, ya. Dia tak ada isu sangat dalam hal-hal ni, tapi boleh diharuskan untuk menghembuskan sesuatu pada air ataupun bahan-bahan yang kita ambil sebagai ubat ni. Pada yang tajuk yang kemudian kan bahagian perbincangan akan datang ada, okey. Air juga digunakan untuk campuran semua bahan-bahan. Ni yang tadi. Kalau misal kata ada bahan, barangkali ada bahan itu untuk kegunaan luaran, air doa ni kita gunakan, masukkan sekali, kita kalau dimemerlukan kepada bancuhan kan. Macam apa? Kita kata penyakit kanser, ya, kanser di luaran ni, luaran dalaman tak ada lain, kita gunakan bahannya iaitu rumput sambau. Rumput sambau ni untuk kegunaan untuk sebagai alat pengacau lah, ya. Letakkan dengan kapur kulit kerang. Ini kapur ni kena buat lah, ya. Jadi kena bakar, kena buat, adalah kaedah cara buatan dia dalam tajuk kanser, ya. Jadi ambil dah buat kapur tu, maknanya ambil air doa tu digaulkan, dicampur dengan kaedah lawan anti clockwise, digaul, kemudian disapu tempat yang ada kanser di bahagian luar, ya. Itu bahan ubatan. Kita jangan pula nanti salah faham, beli cari rumput sambau tu, dia ambil kapur kerang tu, dia blender, dicampur air doa tu, dia diminum. Tu pergi ke hospital sudah kan. Jangan buat gitu. Dia nak sapu dekat luaran, ya. Contohlah begitu, ya, makna air doa tu digunakan untuk. Dan kalau tak gunakan bahan pun, air itu kalau penyakit-penyakit yang lain lah. Jangan saya kata dia pening kepala ke, dia boleh ambil air untuk sapu di kepalanya. Okay. Kegunaan air adalah untuk merawat diri sendiri, dan tentu untuk pesakit, mandi, minum, sapu mana-mana saya katakan tadi lah, kan? Ataupun direnjis seperti merejam. Andainya di rumah itu, kita biasa dengar juga kan, rumah kena gangguan, pejabat kena gangguan, sekolah kena gangguan. Jadi kita guna macam kita nak ambil tu, kita nak baling, bukan genjih saja tu, ambil kita baling. Adalah kaedah dia. Ya, ada kaedahnya. Tapi kita buat tu pun ada kaedahnya juga. Selain daripada cuma sebelum kita buat tu, kita baca Fatihah, selawat 3 kali, baru kita berjalan dalam keadaan yang masa kita baca betul ayat Quran, lawan jam apa semua kan. Kita buat. Okey, nanti kita tengok ada nanti selepas tu. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok berikutnya, okey. Andainya kalau nak ditambah air tersebut, boleh tambah dengan air yang sama, air ataupun air mineral. Biasaannya kita tidak kurang daripada separuh bakinya itu, tambah dengan baca Fatihah, selawat 3 kali. 5 minit lagi? Mula tadi lambat lah. Mula tadi lambat? 5 minit lagi? Mula tadi 10.20. Tadi Ustaz lambat. Okey, kita lambat sikit, kita tambah sikit. Okey, mengikut masa memanglah 10 suku habis 11 suku, tapi kita lanjut sikitlah. Okey. So yang hadis-hadis nanti tuan-tuan boleh dapatkan dalam nota yang akan dibekalkan. Okey. Apapun yang kita sambung balik, kalau nak ditambah air tu tidak kurang, tambahlah sebanyak 3 kali saja. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok contoh bahan pula selain daripada air itu asas, ya. Kemudian kita tambah dengan bahan-bahan kalau kita perlu untuk sediakan bahan, di mana bahan kalau ikut daripada petunjuk Nabi, pertama sekali madu lebah lah. Kita sudah maklum kelebihan yang ada madu lebah. Pastikan madu lebah itu madu asli lah, bukan madu yang dikeluarkan oleh orang asli, itu lain. Kan? Macam mana nak tahu asli itu adalah kaedah-kaedah kajian. Hari ini kita ada madu apa? Ada kelulut, madu apa lagi, madu tualang, macam-macam lah namanya. Pastikanlah jangan tidak bercampur dengan gula lah kan, memang datang, ya. Jadi madu ni ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Bagaimana ada sahabat yang sakit perut, Nabi suruh minum sampai 3 kali. Boleh baca dalam hadis tu. Okey. Yang sebelumnya bahan habatus sauda, ni biji din hitam ni, eloklah diamalkan. Amal ni kita kena faham konsep madu dan juga madu dan juga habatus sauda atau bahan yang disebut dalam Al-Quran, buah tin ke, buah zaitun ke, elok menjadi amalan lah. Tapi ada juga dijadikan sebagai ubat. Saya sendiri pun secara peribadi, saya dan keluarga kan, anak beranak, kalau batuk saya jarang gunakan ubat. Ada guna juga, tapi jarang. Saya biasanya gunakan madu asli dengan lemon. Minum waktu nak tidur, pagi sebelum anak pergi sekolah, bagi dia 1 sudu. InsyaAllah, alhamdulillah, sebab dia mencairkan kahak kan. Walaupun kita tengok juga ada ubat batuk yang jual di farmasi, yang disahkan oleh KKM juga, kadang-kadang ada yang kandungannya iaitu madu kan. Tak ada masalah, nak guna buat batuk pun boleh, tak buat batuk pun tak boleh. Tengoklah keserasian kita. Tapi saya banyak guna dah lemon. Kalau tak ada lemon, cari limau apa-apa, ya, campur dengan madu, dalam cawan, tak payah buah air pun, dengan lemon tu sendiri.
Dengan limau tu kita terus, tapi masam sikit lah, tapi insyaAllah dia cukup mujarab sebenarnya untuk batuk, sakit tekak ke, batuk, insyaAllah boleh. Okay, habatus sauda ni tadi, okay, habatus sauda berjilid hitam diamalkan, memang kita kata ada hadis kat situ, tuan-tuan boleh baca lah sebab masa kita pun dah singkat. Okay. Kemudian daun bidara ni disebut dalam Quran sidrin, ada hadisnya juga tentang daun bidara ni. Daun bidara ni pokok yang berduri lah di bumi, tapi di syurga fi sidrin makhdud, dia pokok syurga yang dalam syurga nanti dia tidak ada berduri, tempat berteduh orang-orang yang saleh yang masuk dalam syurga tersebut. Biasanya kegunaan daun bidara kita dalam penyakit, iaitu kita ikhtiar penyakit ni lah, gangguan sihir dan seumpama dengannya, penyakit-penyakit spiritual. Tapi boleh juga untuk penyakit-penyakit fizikal. Dan bagi masyarakat yang menguruskan kematian, dia ada gunakan daun bidara ini sebagai bahan untuk bilasan, yang mana cara kaedahnya daun bidara tersebut ditumbuklah, dipilih. Okey, bahan-bahan tertentu dalam rawatan seperti mana herba dan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, slide seterusnya tu. Okey. Kemudian penggunaan herba dan tumbuhan adalah bersifat holistik, yakni sifat saling bantu-membantu, bukanlah sandaran utama. Kalau tak ada pun tak apa, kita gunakan air tadi. Okey. Jadi usaha dalam bentuk penyelidikan, kajian mengenal pasti fungsinya memang adalah kegunaan sesuatu ubat tersebut, untuk dijadikan sebagai bahan rawatan penyakit. Herba-herba yang digunakan, ini kita tahu herba-herba dibuat dalam bentuk kapsul, kan? Kemudian dijadikan sebagai makanan suplemen, kan? Ada buat minyak zaitun pun dibuat dalam bentuk kapsul, daripada buah, kan? Okay, jadi berdasarkan ada juga pengalaman daripada pengamal perubatan. Okey, contoh kalau kita kata ulaman kita, kan ada khasiat dia juga. Petai kata ada khasiat dia, jering ada khasiat, tapi tak tahan busuk lah. Ataupun yang lain-lain lah, kan. Kita kata macam apa, sayur-sayuran kita sendiri pun, kan, dia daripada ada khasiat tu, orang sebut ada vitamin tu, vitamin ni, kan. Itu pun sebagai bahan, sebagai ubat juga. Dia macam kita tak namakan sebagai ubat, ini benda-benda yang sebenarnya kita lihat asasnya itu adalah sebagai sebenarnya rawatan juga. Ulam-ulam kita banyak lah yang kita, orang Melayu kita makan, kan. Arab sendiri pun ada ulam dia juga sendiri, kan. Okey. Baik, sebentar lalu kita tengok kalau ada bahan-bahan dalam penyakit tertentu. Ni lebih sebenarnya kita bincang serta perinci sebenarnya benda ni, cara penyediaan bahan ni, okey, ada kaedah khusus sekejap. Kaedah khusus dalam sudut amalan kita lah. Tak ambil, tak guna pun tak apa, tapi kebiasaan dia diajar begini. Kalau nak ambil tu, bacalah Fatihah, selawat, niatlah kita nak buat ubat, kan. Kalau cara nak ngambilnya, kalau malam jangan kita membelakangkan bulan, jangan, maknanya ada bayang kita, kan. Kalau siang yang ada bayang melindungi daun tersebut. Kaedah saja, Kalau ada, ini lebih kata orang tu pengalaman-pengalaman kemujaraban sesuatu ubat tersebut. Okay, ni nanti boleh bacalah secara semuanya bila diedarkan slide ni, kan. Okay, kemudian ada pula cara pengambilan bahan, cara penyediaan ramuan tersebut. Umpamanya disebut kalau perlu kepada rebuslah, pilihlah dengan rebus dalam dalam mangkuk ataupun apa tadi, periuk yang dibuat daripada tanah liat. Ini pun kita tahu kalau perempuan-perempuan yang bersalin, kan, ada pantang larang dia, ada kaedah rawatannya berpantang tu. Tengok kadang-kadang setengah tu dia tak guna periuk periuk yang dibuat daripada aluminium pun semua dia guna periuk daripada tanah liat, kan. Okey. Jadi biasanya dia kalau ada menyebabkan kacau, lawan jam. Dan pilih kalau setengah-setengah yang macam daun bidara apa semua, apa kita kata yang jenis ada boleh tahu bilangannya, maka kita ambil yang ganjil lah, itu yang terbaik, kerana Allah itu sifatnya ganjil, kan. Okey, kemudian seterusnya kita tengok ada satu benda yang juga penting selain daripada kita gunakan ubat-ubatan tadi untuk kegunaan penyakit fizikal, ada satu bahan juga untuk kegunaan luaran. Okay, next slide. Okay. Untuk luaran, iaitu seperti mana saya kata tadi di awal, iaitu kadang-kadang masalah gangguan juga melibatkan bangunan-bangunan, premis, kan. Jadi apa cara kaedah rawatan menggunakan bahan? Ada, iaitu kita dalam perubatan Islam, setelah mana kita mengambil pendengar fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, ada pengalamannya, dan juga kita tahu bahawa sifat kepada bahan tersebut, kita tahulah kalau garam kasar, kalau kita genggam, kita apa lama-lama dia akan rasa tak selesa, tak, bukan masinnya tu apa semua, kan, pedihnya dia. Dan kemudian satu lagi iaitu lada hitam. Lada hitam ni lada pedas lah, kan.
Kalau lada yang biasa tu bedah juga, tapi lada hitam ni dia ada bulat-bulat kan, dia lebih lagi. Jadi digaulkan sekali kegunaannya untuk peninding rumah lah, atau memagar rumah, ataupun istilahnya menghalau jika ada makhluk-makhluk tu berada di sekitar tu yang mengganggu lah, yang mengganggu rumah tersebut, premis tersebut, bangunan tersebut. Jadi macam mana nak buat? Jadi dia buat, dah gaulkan sekali dua-dua. Setelah mana kita biasanya kita doakan dulu. Memang kita doakan. Kalau melibatkan bangunan, barangkali kita ada sesi, kita kata buat solat hajat dekat rumah tu, azankan rumah tu, kita baca yasin, ada zikirnya, kita berdoa dengan bahan-bahan yang disediakan tadilah, kita buat dalam kawasan luar rumah. Kalau air tadi tu kita buat dalam rumah, air yang kita sama-sama doakan, ataupun kita buat dalam majlis yasin tadi tu, dengan solat hajat tu kita buat dalam rumah. Adapun luar rumah, kita ambil garam air hitam kita untuk baling rajam. Air pun sama juga, kita bukan renjis, kita baling, ambil buat dalam mangkuk, kita pun dengan kaedahnya, iaitu kita menghadap dalam rumah. Kalau di luar, kita menghadap daripada luar tu, gate tu, kita berdiri kat situ, baca Fatihah, salawat dia, kita baling, sambil kita baling tu kita baca ayat kursi sampailah kita jumpa balik tempat kita berdiri ni. Lawan jam. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Biasanya kita buat 3 hari berturut-turut. Iaitu sebaiknya waktu maghrib lah, azan maghrib. Kalau dalam rumah dengan air tu. Cuma dalam rumah kita ada tandas kita tak masuk dalam sebab kita baca ayat kursi. Kita baling saja di luar. Andainya di rumah tersebut ada gangguan, boleh buat sendiri insya-Allah. Yang penting air tu didoakan terlebih dahululah. Kalau rasa nak lebih lagi, kita kata jumpalah mana-mana perawat yang mana belajar secara khusus dalam perubatan Islam. Tapi kita boleh buat sendiri je, baca yasin kita buat bulan Jumaat tu, ikhtiar kita. Kan kadang tak perlu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan minta kepada mana-mana kelebihan pun. Kan kelebihan manusia pada Allah. Okey, sebentar lalu suka saya masukkan dalam slide ini juga pandangan ulama keharusan menggunakan garam. Mungkin ada yang bertanya kenapa guna garam? Memang tak ada dalil dalam Quran lah, dari naqli tak ada, hadis pun tak ada. Tapi dengan sifatnya tadi tu, okey, jadi benda tu harus lah, selagi benda tu bukan benda yang haram. Apa yang disebut dalam Syekh Al-Barra berkata bahawa harus dilontar garam di rumah dengan syarat. Kalau boleh kita beritahulah masa baca Fatihah, ya Allah, wahai makhluk, kalau kau ada di sini kau pergilah tu, sebab dia boleh mencederakan. Ada pengalaman orang menyatakan bahawa dia boleh mencederakan makhluk ini dengan garam dan lada hitam ni. Okey, kalau boleh seterusnya beritahulah kepada tuan rumah tu kita buat begini. Dan kalau ada melibatkan jiran, beritahu dengan jiran lah supaya dia tidak mendatangkan satu bentuk fitnah. Kita boleh sapu je esok tu, tak ada masalah. Lepas tu pun sapu balik garam dan hitam, tak ada masalah. Bukan kita tinggal macam kita tabur untuk ni untuk kita jadikan sebagai macam tangkal kan, kita bergantung. Tak, kita baling ke situ. Okey, itulah dia perbincangan kita untuk kali ini. Kalau ada sesi soal jawab, okey, kita ada 5 minit lagi Q&A. Silalah, ada tak soalan dekat Facebook? Kalau ada kita buka Facebook tu, tengok. Okey, saya pun cuba buka dekat Facebook ni kalau ada di sana. Facebook. Okey. Okey. Macam mana nak dapat lontar tu? Ada dengan urus dia ada nanti dalam apa grupnya. Okey, ada grup. Beripa pin post. Okey, selepas habis kuliah nanti saya akan share link grup Telegram. Okey, ada yang bom mungkin. Alright. Orang disihir, ada soalan, orang disihir tidak boleh makan kambing. Saya tak pernah dengar lah pula tak boleh makan kambing. Ada soalan dekat sini Kat mana soalan tu? Ada lanjutan. Atas sekali Saya tak pernah pula jumpa orang kena sihir tak boleh makan kambing. Tapi ada sihir kalau melibatkan santau tu bukan kambing, tapi bahan-bahan makanan yang tajam-tajam macam limau yang ada asid kan, tak digalakkan lah dalam tempoh sesi rawatan. Sihir santau tapi kambing ni tak ada pernah dengar. Tak pernah dengar lagi. Bahkan kambing ni kesukaan makanan Nabi kan. Jadi ataupun salah satu daripada makanan Nabi kan, tak ada salah rupanya. Cuma tak adalah nak kait dengan apa. Tapi Nabi pernah disihir, dihantar oleh Yahudi yang ada racun itu adalah ceritanya, tapi Nabi terhindarlah. Okey, kemudian ada soalan Ustaz, limau nipis pun boleh juga dibuat mandian. Okey.
Lima nipis boleh, ya, sifatnya boleh, tapi dalam sisi perubatan darussifat kita tak gunakan sebab antara faktornya kerana perubatan tradisional pun gunakan limau juga kan. Kita ada yang lebih dekat dengan nas, kita ambil yang nas lah, kita gunakan daun bidara. Sebab limau ni masyarakat Melayu dekat sangat lah, ngasah keris pun bukan limau kan. Kayak limau. Jadi benda ni sinonim dengan masyarakat tradisional Melayu. Kalau boleh kita cari yang dekat dengan ajaran Islam itu sendiri. Ya, suatu ketika dulu darussifat guna limau juga, tapi dah ada alternatif yang lebih kata-kata mujarab dan banyak hasilnya daun bidara. Daun bidara ni pasti kau jangan daun buah bidara. Buah bidara tu buah mata kucing, itu lain. Dia lebar-lebar, daun dia bulat-bulat. Ada juga bidara tu banyak-banyak, ada versi Thailand punya. Dia bulat-bulat dia. Kemudian dia ada berduri. Kalau yang dalam syurga, dalam syurga tu dia tak ada duri, tu special dalam syurga. Ya, daun bidara tu. Okey. So, daun limau tu boleh, buah limau nipis boleh, tapi dia pilihan yang selepas daun bidara lah. Ya, daun bidara. Kalau boleh dapatkan daun bidara dulu. Ini dah ramai orang tanam daun bidara. Daun bidara, rimbun pokok bidara ni dicantas, makin dia mudah tumbuh lagi. Rumah saya sebesar-besar pokok bidara. Siapa nak ambil boleh datang kat rumah tu. Okey, boleh datang ambil dekat Putrajaya. Dan banyak macam mana nak tengok daun bidara. Setinggi-tinggi pokok bidara rumah saya tu kan, di belakang. Walaupun duduk quarters tapi perbadanan tak kacau apa tak kacau. Dia pun tak tahu pokok tu tumbuh macam tu. Dia tahu kadang-kadang dia tengok, ini pokok ni lain macam ni kan. Dia kata dia tahu kadang-kadang tu setengah tu dia faham yang itu adalah pokok untuk berubat. Okey, ada lagi tak? Alright. Tapi mandi wajib ustaz suruh mandi di kepala dulu. Mandi wajib lah. Ni mandi ketika penyakit. Kena faham ya. Mandi wajib lain. Kita kata ni penyakit. Bila ada demam, panas, contohlah kan. Kesan tu ada kalau kita dekat kepala. Boleh nak basuh kepala, tak kisah basuh di mana-mana. Mandi wajib okey. Alright lah kan. Dia mandi wajib ni kita kata bukan priority, kata mana nak basuh tu tak kisah, tapi ada bahagian dahulukan dengan biasa orang mandi wajib saya ambil wuduk dulu, walaupun di hujung wuduk tu mandi tu kita mandi juga, ambil wuduk kan, ambil wuduk tak ada masalah kan. Jadi nak basuh tangan dulu, basuh kaki, basuh kepala dulu tak kisah mandi wajib ni. Dia kata ada ustaz suruh mandi dari kepala dulu, tak ada masalah. Iyalah kot, mungkin ada hujah-hujah dia menyatakan mandi kat kepala, tapi dalam basuh kaki tadi saya kata kita lebih kepada bila ada penyakit, khususnya macam demam tadi tu salah satu contoh lah demam. Kalau penyakit lain tu tak kisahlah nak basuh kat mana dulu sebab ada pengalaman saya sendirilah, mungkin secara kebetulan ke apa ke, dan saya pun pernah bercerita dengan orang selepas sesi kuliah saya, dia cakap betul lah, dia kata saya pernah berlaku juga, saya pening kepala, mandi basuh kepala jadi berat lagi. Alright, itu saja untuk hari ni kot. Okay, Rusia. Okay, alhamdulillah masa kita belum cukup. Beberapa hal nanti kita boleh tanya pada sesi-sesi akan datang, walaupun tajuk akan datang tajuk lain, tapi boleh masuk ke juga soalan-soalan yang mana yang telah kita bincang sebelum-sebelum ni, insya-Allah. Jadi sekadar itu, mohon maaf. Jadi kita jumpa selepas hari raya lah, bulan 4, 5 lah kan, bulan 5 insya-Allah. Bulan 5 bulan 6. Bulan 5 Ni dah bulan 4. Bulan 5 macam tak ada je. Ada ke? 5, 6. Tak apalah, tengok jadual lah ya. Tengok jadual, yang penting tengok jadual. Okey, selamat beramal. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan menjadi satu ilmu yang baru kepada kita. Walaupun di sini bukanlah perubatan dalam konteks kita nak dapat ijazah, tapi ilmu supaya kita memahami perubatan Islam yang sebenar. Sekadar itu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sama-sama aminkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Nawwirna ya Allah bi nuri 'ilmika wa ab'inna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.